Yang pertama sekali merujuk kepada tragedi yang sedang berlaku di Sabah, yang saya difahamkan sekarang ni lebih dikenali dengan Ops Daulat, ekoran daripada beberapa tindakan yang sedang ditangani oleh pihak berkuasa keselamatan. Oleh kerana isu ini berlaku di Sabah dan berdekatan dengan gugusan Sahabat, Felda dalam gugusan Sahabat, yang secara spesifiknya antaranya di ladang Sahabat, dia di bawah Felda Plantation yang sekarang ini dikendalikan oleh Felda Global Venture, terletak di Sahabat 17, 18, 19, 22 dan 56, yang membabitkan lebih kurang 15,500 orang peneroka, dan berdekatan dengan kampung Tando, di mana berlakunya tembak-menembak antara penceroboh dengan pihak berkuasa keselamatan. Saya selaku Presiden Anak menyeru kepada pihak keselamatan supaya dapat mempertingkatkan keselamatan, pemantauan dan rondaan yang mengaitkan dengan keselamatan peneroka supaya aktiviti mereka selamat dan mereka tidak mempunyai masalah untuk mengeluarkan hasil kelapa sawit mereka daripada ladang mereka masing-masing. Apapun yang berlaku, nyawa peneroka Felda mestilah menjadi keutamaan, meskipun penduduk atau peneroka mereka kena keluarkan dan pasarkan hasil mereka. Sebab maklumlah, hasil sawit ni dia tak boleh delay begitu lama, dia akan busuk. Jadi dia kena mengikut proses yang mengikut pusingannya, dia tak boleh lebih daripada 10 hari. Kalau lebih daripada 10 hari, BTS itu, buah tandan segar itu akan busuk lah, dan dia merugikan bukan saja dari sudut BTS itu sendiri, tetapi kalau dia dikeluarkan, dia punya kadar perahan dia, KPG dia akan merosot. Jadi yang pertama, bagi anak, tahap keselamatan itu dapat dipertingkatkan, sebab kebimbangan kita ialah apabila Ops Daulat dilaksanakan, kita cukup bimbang berlakunya penceroboh ini yang bolos daripada kepungan pihak keselamatan. Dan bila bolos itu, kita tidak boleh menolak sebarang kemungkinan mereka boleh saja memasuki kawasan-kawasan yang berada dalam gugusan Sahabat. Gugusan Sahabat ni dia ada lebih kurang 56 buah Felda, dan 56 buah Felda ini dia mencakupi keluasan lebih kurang 104,000 hektar tanah, mana kawasan yang cukup luas. Dan yang keduanya, saya suka nak mempertegaskan bahawa isu kedaulatan, terutamanya dalam konteks pemilikan tanah, dia tidak harus menjadi percaturan kepada pihak asing. Ini soal kedaulatan, pemilikan rakyat dalam negeri dan negara kita. Dengan kata lain, kita tidak boleh
mempertaruhkan soal kedaulatan dan pemilikan tanah ini untuk kepentingan politik kita. Saya merujuk kepada versi cerita bagaimana kononnya tanah di Felda itu nak diberi kepada pihak luar sebagai janji-janji politik, sebagaimana yang kita baca dalam blog, dalam Facebook dan laman-laman sosial. Saya ingin mempertegaskan bahawa rakyat dalam negeri kita pun masih terlalu ramai yang laparkan tanah. Mereka masih hidup dalam keadaan yang tertekan, menumpang, menyewa atas tanah orang lain, ataupun dengan arti kata yang lain, mereka terlalu dhaif dengan kehidupan yang begitu sukar. Tiba-tiba ada percaturan-percaturan yang menjadikan kepentingan strategik negara kita seperti tanah menjadi bahan percaturan. Ini ketegasan kita, dan kita harap kerajaan tidak boleh berkompromi, khususnya tanah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kita sangat concern apabila pencerobohan tanah-tanah ini oleh pihak asing begitu berleluasa. Kalau kita perhatikan di Sabah, banyak tanah-tanah kita yang dimiliki oleh pihak asing. Kita tak tahu bagaimana prosedur yang begitu longgar berlaku di pejabat-pejabat tanah di Sabah itu. Akhirnya masyarakat tempatan mereka sendiri tak dapat apa-apa, walhal tanah yang mereka teroka sebagai orang tempatan, puluhan tahun mereka teroka, mereka nak dapat tanah itu dalam bentuk hak milik pun sampai hari ini menjadi isu besar. Sebab itu pengalaman saya berulang-alik ke Sabah, antara isu yang paling utama yang diperkatakan ialah mengenai status pemilikan tanah, khususnya berkait soal tanah adat yang berlaku di sana. Mereka tak dapat kerajaan dengan begitu mudah mengambil tanah mereka, merampas tanah mereka. Tahu-tahu dalam masa yang sama warga negara asing mereka boleh mendapat tanah yang begitu luas, sehingga berlarutan sampai beratus-ratus tahun lamanya. Jadi ini yang akhirnya dijadikan sebagai satu percaturan politik untuk mendapatkan undi dalam pilihan raya. Jadi apa pun bagi saya, mangsanya adalah rakyat, sama ada rakyat itu orang tempatan ataupun pihak asing, termasuk apa yang diistilahkan sebagai puak daripada puak Sulu ni lah kan. Jadi kita tak mahu sama ada rakyat tempatan ataupun orang asing mereka jadi percaturan untuk meraih kepentingan politik pilihan raya. Jadi ini dua isu yang besar lah yang kita harus bertegas dan kita tidak boleh berkompromi. Dan bukan sahaja di Sabah, bahkan di kawasan-kawasan yang menjadi sempadan negara kita. Saya ambil beberapa contoh. Contohnya di Kota Tinggi. Kota Tinggi, bila warga asing, pendatang asing, dia menggunakan laluan kita di Kota Tinggi, mereka mendarat di beberapa lokasi, contohnya Tanjung Pengelih, dan bagaimana tekong-tekong ni bawa dengan begitu ramai pendatang-pendatang tanpa izin. Akhirnya mereka masuk dalam negara kita, dan mereka itu mendominasi setengah-setengah kawasan, sehingga hari ini kalau kita perhatikan di setengah tempat, contohnya di Ulu Tiram, warga asing ini mendiami kawasan itu, dirikan rumah dan sebagainya, dan sedangkan rakyat tempatan mereka menjadi penonton. Macam mana mereka ni boleh mendapat kesempatan? Kita bukan iri hati kerana mereka dapat tanah, mereka kemudian berniaga kalau di Kota Tinggi itu, dan menjadi macam ada zon
rakyat Kemboja dan Indonesia yang duduk di situ, sedangkan orang tempatan tak ada peluang pun, kan. Jadi kita tak mahu mereka ini akhirnya yang mendominasi kepentingan strategik kedaulatan negara kita. Kemudian kalau kita perhatikan tadi dalam mesyuarat politik disebut bagaimana ahli parlimen Rantau Panjang YB Siti Zailah Yusof di pintu masuk daripada selatan Thai masuk ke dalam kawasan Rantau Panjang. Walaupun kita tak menafikan dari segi hubungan keluarga, pertalian darah, tapi dari sudut kedaulatan wilayah itu kita begitu lemah sehingga begitu mudah dibolosi oleh pihak-pihak luar, yang akhirnya mereka ini bila dah terlalu ramai jumlah mereka, macam di Sabah itu kita difahamkan pengundi berdaftar saja yang mewakili kumpulan Sulu ni saja dah ada 80,000 sebagai pengundi berdaftar. Jadi itu yang berdaftar tu, kita tak sebut yang tak berdaftar, kan. Kemudian bagaimana pemegang-pemegang kad pengenalan, kan, yang mereka dah dapat sejak puluhan tahun. Saya difahamkan sejak daripada zaman Tun Datu Mustapa lagi, kerana kebetulan Tun Datu Mustapa ni berketurunan Sulu, daripada zaman Tun Datu Mustapa hinggalah kepada zaman Tun Dr. Mahathir. Khusus zaman Dr. Mahathir itu pemberian IC ni, IC segera ni berjalan dengan begitu mudah. Jadi akhirnya mereka membentuk satu kumpulan-kumpulan masyarakat, komuniti masyarakat, yang hari ini bila kita nak tangani, kita berdepan dengan kesukaran. Jadi akhirnya tanah kita tergadai kepada pihak asing. Kemudian contoh ketiga saya nak sebut apa yang berlaku apabila wilayah pembangunan Iskandar dilancarkan, kan. Bila dilancarkan, merujuk kepada kawasan lebih kurang 200 ribu ekar di sekeliling kawasan Pontian, di sebelah Pekan Nenas, Kukup, akhirnya sebahagian besar daripada tanah-tanah itu dimiliki oleh pihak asing, antaranya Singaporean. Bagaimana kita pun pelik, tanah-tanah yang sebahagiannya merupakan tanah reserve Melayu boleh dimiliki oleh pihak asing. Jadi kalau dah begitu banyak tanah-tanah kita dimiliki oleh pihak asing, di mana letaknya kedaulatan negara kita? Jadi saya sebagai pengerusi Lajnah Tanah dan Wilayah PAH Pusat, tentulah kita timbul satu tanda tanya, kenapa lemahnya enforcement kita, penguatkuasaan kita, supaya pihak luar ini tidak secara mudah memiliki tanah-tanah dalam negara kita. Jadi ini contoh-contoh yang saya sebut, kes di wilayah pembangunan Iskandar, kes yang berlaku di Kota Tinggi, kes yang berlaku di Sepadan, Thailand, di mana begitu mudah dibolosi oleh pihak asing, yang akhirnya bila berlaku tragedi pada hari ini, pihak berkuasa mengalami kesukaran. Tak tahu dah tak boleh nak kenal mana dia pendatang asing, mana dia rakyat tempatan. Kenapa? Warna kulit mereka sama, dan sebahagian daripada mereka bila buat sekatan jalan raya mereka ada IC, kan. Bila ada IC mereka rakyat tempatan. Jadi ini pengalaman yang sukar yang kita hadapi. Sebab itu saya nak sebut Lajnah Tanah dan Wilayah PAH Pusat bercadang untuk mengadakan satu seminar yang kita akan perturunkan pakar-pakar kita, antaranya bekas ketua Setiausaha Kementerian, iaitu Datuk Nek Zain, untuk mengupas tentang satu gambaran isu-isu tanah yang berkait dengan perundangan yang sedia ada, dan apakah dia reformasi yang boleh kita lakukan terhadap dasar-dasar tanah negara, supaya tanah ini yang kepentingan strategiknya patut menjadi keutamaan negara kita tidak mudah terdedah kepada pihak asing. Kalau kita tengok negara-negara luar, mereka begitu straight untuk kontrol. Saya difahamkan di Brunei, duduklah lama mana pun dekat Brunei, kan. Kita boleh duduk 30-40 tahun
tetapi jangan bermimpi kita untuk mendapat walaupun seinci tanah di sana. Maknanya mereka begitu ketat kawal. Boleh duduk, boleh meniaga, boleh jadi kaya, tapi tak akan dapat tahap untuk memiliki tanah di sana. Maknanya tapi negara kita hari ini mereka boleh bolot tanah-tanah kita, kan? Bukan seekar 2 ekar, tapi jumlah yang cukup banyak. Dan kita hari ini semacam kita tak boleh nak bertindak, kan? Akhirnya bila kita serah pada pihak berkuasa, ia berlaku dalam keadaan yang ad hoc. Bila orang report, pihak berkuasa akan buat tindakan. Barulah masa tu rumah-rumah baru nak dirobohkan. Kita lihat bagaimana bila terdedah dalam media, barulah pihak berkuasa datang untuk robohkan rumah yang mereka dah dirikan, kebun-kebun yang mereka dah tanam kelapa sawit. Jadi keadaan ini tentulah menyukarkan kita. Jadi ini kita akan buat satu seminar dan kita akan bentangkan apakah dia langkah-langkah penambahbaikan, pindaan terhadap Akta Kanun Tanah Negara, kedudukan tanah reserve Melayu, dan juga enakmen tanah di peringkat negeri-negeri, yang sebahagiannya bagi saya sudah perlu dikaji semula. Sebahagian daripada undang-undang dah lama sangat dah, dengan kata lain lapuk, kita perlu orang kata kepada penambahbaikan kepada undang-undang tanah yang sedia ada. Jadi ini kita dalam proses dan kita harap dalam tempoh sebulan ini kita boleh adakan seminar ini untuk menjemput pakar-pakar yang berkaitan dengan soal tanah. Jadi ini yang kita panggil sidang media pada petang ini, dan saya ingin menyokong keputusan mesyuarat Lajnah Politik pada pagi tadi. Saya sebagai salah seorang jawatankuasa Lajnah Politik, kita menyokong keputusan mesyuarat politik menubuhkan satu task force yang dipanggil Task Force Kedaulatan Negara dan Keselamatan Rakyat yang dipengusikan oleh Datuk Mahfuz Omar dan timbalannya Datuk Fauzi Syari. Kita harap oleh kerana ia berkait rapat dengan soal-soal keselamatan, dan keselamatan tu tentulah atas tanah sebab orang tu duduk atas tanah, jadi kita harap isu ini akan insya-Allah dia punya formula penyelesaiannya ke arah kehidupan yang aman, damai kepada rakyat tak terganggu. Sebab saya nak sebut di sini juga, bila penduduk tempatan mereka duduk di sana, orang luar datang, orang luar ni mengganggu ketenangan orang tempatan, dengan perangai-perangai yang mereka tindak tanduk atau penggelagat yang mereka tunjukkan. Jadi bila adanya task force ini dan ada dia punya susulan-susulan daripada task force ini, kita harap dia akan dapat menjernihkan semula keadaan kritikal dan gawat yang sedang berlaku sekarang.